Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat malam. Alright, welcome to sesi live bersama dengan saya Fakri Shatibi, Sifu Viral Marketing Manager. Orang kata apa, Marketing Director kepada Solvi. Tapi sebenarnya live ni baru saja start. Dan apa yang penting adalah saya nak test dulu suara saya. Okay, kita bagi dia masa sikit lah. Untuk sesi live bersama. Yang penting adalah saya nak Alhamdulillah lah, saya rasa suara saya jelas. Okay, kalau tak jelas boleh bantu saya lah di ruangan komen. So, okay, alright. Assalamualaikum dan selamat malam kepada yang sudi untuk join live bersama dengan pihak Facebook page Solvi Hero pada Ahad malam. Alright, seperti yang diwawarkan lah, sebenarnya akan ada sesi live pada pukul 9 malam, tapi ada sedikit isu teknikal. Okey, saya mula live pada 6 minit malam. Okey, ada sikit buffer 6 minit kat situ. Okey, sementara tu kita tunggu lagi kawan-kawan kita yang lain. Okey, orang kata apa, rakan-rakan niaga yang lain, kepada siapa saja yang mengenali lah Solvi. Kalau you all ada nampak dekat TikTok, dekat Facebook, alright. So this is Solvi, okay. Satu company yang membina software automasi untuk semua usahawan-usahawan online, right. So first of all, okay, saya nak tanyalah, yang mana join live ni, sihat ke tak sihat? Okay, dah makan ke belum? Mungkin kalau dah makan tu boleh komen, alright. Okay. So live ni baru saja memula tadi pada 6 minit malam. So masih baru lagi. So kita masih lagi menantikan lah kawan-kawan kita yang lain, student-student saya lain, rakan-rakan niaga saya ke kan, yang sudi untuk join sembang-sembang santai berisi lah pada malam ini, insya-Allah. Alright, di mana saya akan nak bersembang, nak share tentang satu topik yang quite menarik lah sebentar nanti. Okay, alright. So kita tunggu sekejap kawan-kawan kita yang lain. Di samping tu bolehlah saya check dulu saya punya kerja kan, sambil-sambil. Alright. Okay, alright. So yang penting, thank you guys kerana you sudi untuk join live bersama dengan Solvi pada malam ni. Okay. So saya harap walaupun tengah bulan anda punya jualan masih lagi maintain lah kan, insya-Allah lah. Okay, alright. Okay, kita tunggu lagi 1 minit lah, 2 minit untuk kita orang kata apa, menunggu memeriahkan sesi live saya pada malam ini, insya-Allah. Okay, alright. Alright, so welcome guys. Alright, so yang baru datang ni, boleh drop dekat komen daripada mana, dah makan ke belum, sihat tak sihat. Okay, esok ni hari Isnin, Monday Blues kan. Ada yang mungkin dah nak sambung balik bekerja, ataupun malam ni tengah rushing nak balik ke rumah ni, dah bercuti 2 hari. Betul ke? Okay, boleh drop komen dulu sementara kita nak ke topik utama kita pada malam ni. Apa topik tu? Nanti saya akan bagi tahu dalam few minutes. Okay guys. Alright, insya-Allah. Okay, so saya harap semua sihat-sihat selalulah. Okay. Semuanya dimudahkan urusan. Okay, right. Macam saya ni nak cerita, saya memang selalu live lah pada waktu macam ni kan, lebih santai lah sebenarnya, dan saya suka pegang macam ni lah, rasa macam lebih seronok nak bercakap menggunakan rekod macam ni. Alright, lebih clear, lebih jelas. Tak gitu. Okay, alright.
Alright, so welcome. Thank you so much. Yang mana yang sudi untuk join pada malam ini. Okay, so saya memulakan sesi live saya. Sebenarnya saya berada di office HQ Solvi lah. So saya rasa sangat seronok, excited untuk berkongsi secara live santai bersama tuan-tuan perempuan, kawan-kawan saya, affiliate saya yang mengenali diri saya lah. Saya Fakri, founder Solvi Heroes dan juga marketing director kepada Solvi Sdn Bhd. Saya juga dikenali disebabkan saya banyak buat tutorial untuk software F-Boom, okay. Orang lagi ramai kenal software F-Boom berbanding dengan nama saya lah sebenarnya. Okay, sebab kita buat marketing memang kita push all out lah berkenaan dengan perkataan F-Boom, okay. Alright, memang boom lah. Nampak tak, itu ilmu pertama pada malam ni. Nama produk, nama company pun sangat penting. Nama produk, nama company, nama business memang sangat penting. So daripada awal tak boleh buat silap. Benda ni kalau buat silap habis, memang tak boleh kembali lah. Itulah masalah dia. Okay, so Alhamdulillah lah nama F-Boom tu termuncul. F-Boom, Facebook Boom. Okay, dan Alhamdulillah sekarang ni kita try push satu lagi entity automasi di sistem, iaitu TikTok pula lah untuk TikTok. Sekarang ni sebenarnya live kat TikTok pun agak menarik tau you all. Okay, alright, so kita ada Mas Lumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad Akmal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright, sihat ke? Dah makan ke belum tu? Berada kat mana tu kan? Alright, so insyaAllah malam ni saya akan live selama 30 minit lah. You all boleh stay, tapi you stay memang akan dapat something lah. Bukan stay sajalah kan. Bukan dapat ailio saya lah. Saya pun ailio tak banyak tuan-puan. Okay, penat juga nak mengeluarkan ailio ni kan. Percaya tak percaya, you cuba live, lepas tu you akan rasa penat bercakap. Macam dah habis lah perkataan tu kan. Tambah saya ni seorang lelaki kan, ada limit perkataan untuk cakap dalam sehari. Memang exhausted lah sebenarnya live ni. Saya pun sangat respect dan salute lah kepada orang yang boleh live sampai 5 jam 6 jam. Memang gila lah, betul lah, dia orang ni power gila, syak. Macam tu lah. Okay, alright, Idahum. Assalamualaikum Sibu. Selamat malam. Selamat malam. Malam ni malam Ahad, malam santai, malam Minggu. Esok ada kerja. Okay, alright. So malam ni apa yang saya nak cakap ni kan? Apa yang saya nak sembang? Adakah sembang-sembang saja? Adakah sembang-sembang kosong? Adakah sembang-sembang sambil menunjukkan meja saya yang begitu kemas sekali, begitu cantik? Tak ada. Mestilah ada benda yang saya nak share. Bila saya live tu, adalah you all akan dapat sesuatu kan. Walaupun live santai macam ni lebih menarik, betul tak? Okay, so malam ni sebenarnya actually, you know, sesungguhnya dan yang penting sekali adalah saya nak kongsikan kepada anda semua, kepada you all, kepada korang tentang beberapa tips, beberapa kaedah, beberapa trik lah bagaimana untuk elak daripada kena block oleh Facebook lah kan. Sekarang ni memang satu masalah yang biasalah yang berlaku dekat Facebook ni. Ada setengah Facebook account tu dia kena kunci. Dia tulis lock account, kena mangga kat situ kan. Lepas tu pening kepala, nak kena buat macam mana ni? Aku punya account sudah hilang. Okay, biasalah. Saya akan ceritalah kenapa punca dia dan macam mana jalan mengatasi dia lah kan. Okay, so ada juga yang kena block dan kena ban daripada buat posting dekat mana? Dekat Facebook group. Nak post dalam Facebook group pun tak boleh. Dia tulis you are not restricted, you have been blocked to post in Facebook group sampai minggu depan, sampai bulan depan, dan ada yang sampai setahun. So saya akan ceritalah dia punya punca dan cara untuk mengatasi dia juga. Dan ada jugalah yang buat iklan berbayar, Facebook ad pun kena juga restricted, orang panggil kena block juga, termasuklah yang bercakap ni. So kalau you kena benda ni, you kena block daripada Facebook ni, saya nak cakap benda ni bukan you saja kena lah. Dah jadi common issue lah dekat Facebook ni kan. So saya tak menyokong lah Facebook ni. Bukannya saya ada apa-apa commission kalau saya nak puji dia kan. So saya nak bantu you all lah. Sebelum you kena kerap, sebelum you rasa down disebabkan kalau you ni berniaga dekat Facebook kan,
Bagi saya Facebook ni salah satu lagi lah platform untuk kita berniaga. Walaupun ada yang terbaru dekat TikTok, bagi saya TikTok you jalan, Facebook you jalan jugalah kan. Sementara Facebook ni masih hidup, jalan je. Kecuali Facebook ni dah tak wujud, okey lah, tak boleh nak jalan. Alright. Tapi ada masalah, ada benda yang terjadi, betul tak? Iaitu kita kena block daripada post kat Facebook group. Ada yang pernah kena block daripada post dekat Facebook personal pun tak boleh. Dia tulis account restricted, you punya post akan direndahkan selama seminggu, betul tak? Okay, so saya nak tanya yang join pada malam ni, siapa pernah kena macam ni? Komen pernah. Kita nak tengok adakah benda ni common ataupun saya je kena, korang tak pernah kena. Okay, alright, so komen tengok. Saya nak tengok siapa yang pernah kena block, kena ban, kena restricted, macam-macam. Nak live pun tak boleh. Ada tak pernah kena tak boleh live sebulan? Okay, saya pernah kena lah. Tak boleh nak live macam ni sebulan, geng. Kesian berniaga tu yang mana memang sebelum ni buat jualan melalui live. Tak boleh live sebulan, mau tak garu kepala dia. Kesian kan? Nur Ashikin Ahmad dia pernah kena. Saya kak. Semua pernah kena ramai termasuk saya ni pun dah kena juga. Tiap-tiap bulan tu mesti kena lah. Restricted daripada join. Sebenarnya Facebook block ni dia banyak segmentation dia. Dia banyak bahagian, okay. First saya cerita Facebook block dari segi Facebook personal anda. You tak boleh nak post dalam Facebook personal. You tak boleh nak live dalam Facebook personal. Itu nombor satu. Itu berat lah. Dan saya pernah kena. Tak boleh nak post sebulan, geng. Nganga lah tunggu kan. Lepas tu bila dah boleh post balik, bila dah habis penjara Facebook tu, account drop terus. Tak ada orang nampak ada account saya. Itu nombor satu, bahagian pertama. So tips dia adalah anda kena berhati-hati buat posting contoh kecaman. Okay, walaupun benda tu benda betul untuk dikecam. Contoh baru-baru ni kes penderaan daripada okay. Nampak saya nak live pun saya tak berani mention. Then you cakap ini sampah, macam tu, ini bongok, macam tu kan, dalam posting anda. You kena lah. Ataupun you isu-isu antarabangsa melibatkan negara yang Arab atas tu, Palestine. Okay, dengar tak? Okay, so benda tu pun you nak post, you kena berjaga-jaga. Okay, ketiga adalah benda warna-warni. Tahu tak isu warna-warni? Siapa tahu isu warna-warni? Itu apa? LGBT, you know? Siapa tahu LGBT? Benda tu kalau you nak condemn, you janganlah post dalam Facebook. Okay, kalau you post, memang mudah kena restricted account you. Okay, sebab bagi geng-geng pemilik akaun Facebook ni lah, Mark Zuckerberg and the team, dia all ni dia kata mengamalkan kebebasan bersuara, hak sama rata lah. Okay, orang tu tak boleh kecam orang ni, orang tu tak boleh hentam orang ni kan. Walaupun orang tu salah pun dia tak boleh hentam. Okay, dan isu-isu yang melibatkan North Korea, okay, janganlah buat posting, janganlah share konten yang berkenaan tersebut dalam Facebook personal anda lah, dan anda boleh kena. Okay, dan satu lagi saya pernah kena, saya share konten posting berkenaan dengan dululah zaman Perang Dunia Kedua dulu, yang ada misai kontot yang buat macam tu kan, yang buat macam tu, misai kontot tu kan. Kau janganlah pergi sebut nama dia dalam Facebook personal, sebab saya dah mention nama dia, saya kena terus, tak boleh live sebulan. Dan saya ada buat Facebook ads masa tu, habis semua, disable habis, hilang. Okay, yang mana main Facebook ad dia faham lah, account terus restricted, account terus geng, bukan business manager, account terus. Okay, so itu punca-punca dia lah sebenarnya. Okay, bila you banyak posting berkenaan dengan agama kan, you kena jaga sikit lah. Kalau bincang tentang agama kita saja tak apa, kalau comparison tu macam ada sedikit macam kecaman kat situ, okay, you kena jagalah. Dan dia tu lock anda automatic pula tu. Okay, so itu first block dekat Facebook personal, guys. Nampak, kita dah kembali kepada topik kita. Block dekat Facebook personal. Okay, so kalau
sayanglah kepada siapa-siapa Facebook personal yang dah ada followers kan. Alright, bila kena lock, GG lah. Okay, hilanglah personal branding kan. Penat buat personal branding lama kan. So memanglah nak buka akaun Facebook ni percuma buka baru, tapi rasa macam bertahun pula aku punya akaun Facebook tu kan. Dah ramai kenal dalam tu, kawan-kawan banyak dalam tu, hilang pula. So jadi down lah kita kan. Tak seronok lah nak buat marketing, tak seronok lah nak buat bisnes, betul tak? So ini, adakah ini benda yang berlaku kepada you all? Sebab benda ni pun berlaku pada saya juga. Nasib baiklah benda tu berlaku dekat akaun saya yang kedua, ketiga kan. So itu bahagian pertama. Kedua adalah yang famous sekarang adalah Facebook page restricted. Siapa pernah kena Facebook page pun kena juga restricted. Facebook page you kena ban. You tak boleh dah gunakan Facebook page tu, tak boleh post dah. Ada juga orang kena macam ni. Ini kedua, alright. Punca pun sama. Okay, mungkin orang tu berniaga barang kopi ori, dia melanggar polisi Facebook. Okay, ataupun dia meniaga benda-benda yang berkenaan vitamin C. Vitamin C ni dia Facebook macam tak boleh lah. Okay, faham tak maksud saya? Okay, you berniaga produk-produk kecantikan, tapi you duk mention vitamin C kan dalam page you pun boleh kena lah. Restricted. Okay, page you pun hilang, disable, page you dibuang, di remove terus. Okay, ataupun memang you buat macam pinjaman, loan apa semua kan. Okay, then you ada guna trademark bank-bank ni. Okay, so kepada yang buat loan, pastikan anda tak letak dalam posting anda trademark logo bank-bank. Ini ada orang tak tahu. Ada ni, saya pernah bagi tahu dekat usahawan ni kan, dia buat macam charity. So dalam iklan dia ada logo Maybank tau. Memang kena. Saya bagi tahu ini punca logo sahaja, itu trademark, tak boleh langgar polisi. Okay, so saya bagi tips ni agak menarik tak? Perasan tak kalau you nak post dalam Facebook, you punya gambar tu jangan ada trademark logo bank tu. Guna color tak apa, color tulisan tak apa, logo dia tak boleh. Siapa baru tahu benda ni? Kan ada yang seller-seller nak letak nombor akaun dia, pergi letak sekali logo Maybank, pergi letak sekali logo CMB dalam posting. Itu tak boleh. Itu dia ada polisi dia berkenaan dengan trademark. Okay, sebab company-company Maybank ni semua dia orang dah TM kan, dia orang punya brand. Macam tu. Alright. So itu yang berlaku lah sebenarnya. Okay, so you kena jagalah Facebook page pula. Bahagian ketiga yang selalu orang kena adalah resume. Bahagian ketiga yang saya nak cerita kat you all adalah orang yang jenis buat marketing, post ke dalam Facebook group. Ni famous. Tak boleh join group. Okay, ada yang tak boleh join group macam Hafiz Hanzah. Dia tak boleh join dah. Okay, jawapan dia adalah mungkin you dah join tu ada banyak limit. Dah melebihi limit. Okay, satu hari ni selalunya saya join Facebook group ni 20-50. Dah cukup okay dah lah. Kalau lebih 100 tu dia dah sampai limit. Dan you buat lagi, dia restricted. Tunggu certain masa dia open balik. Tapi restricted join group ni tak ada masalah sangat. Yang masalah untuk orang yang berniaga dalam Facebook group ni, sebab mereka belum lagi sampai tahap nak buat Facebook ad, modal pun tak kencang, ilmu pun tak cukup power lagi kan. Tak rasa macam tak boleh pergi lagi kan, belum sampai level. So ramailah meniaga dalam Facebook group, betul tak? Tapi meniaga dalam Facebook group ni dia tak boleh orang kata apa, masukkan iklan tu B2B. Dia kena selang-seli, relax. Okay, kalau post laju sangat dalam tu pun memang akan di block lah sementara 12 jam, 24 jam, 3 hari seminggu. Okay, kemudian bila nak post dalam Facebook group ni, sebenarnya yang penting adalah next saya nak share, anda punya akaun Facebook tu kena aktif. Akaun Facebook kena aktif dari segi menggunakan Facebook tu sendiri. Maksud dia you rajin scroll, you rajin love, you komen dekat kawan-kawan, you buat aktiviti sebagai pengguna Facebook lah, tengok live, tengok reels, komen, love, engage, okay, baca artikel, macam tu.
Akaun-akaun macam tu bila post dalam Facebook group tidaklah senang, kena kacau, kena block. Alright, so jawapan sharing seterusnya adalah kalau you nak post dalam Facebook ni, akaun kena aktif. Jangan guna akaun yang memang tak aktif langsung kan. Akaun tu sekadar buka nak post iklan sahaja kan, memang lagi senang kena lah. Lepas tu akaun profile pun letak gambar bukan gambar sendiri, nama pun tak apa-apa kan, lagilah senang. Okay, sebab Facebook pun takut sebenarnya bila you buka akaun lain tapi cara you pakai akaun tu nampak pelik. Nampak macam orang panggil apa? Orang panggil, sekejap saya lupa perkataan tu, suspicious activity, mencurigakan. Bila dia curiga akaun Facebook you, dia block you untuk keselamatan. Facebook ni dia ada explain kenapa dia block kita adalah for security reasons. Okay, dia block kita for security reasons. Okay, so kadang-kadang dia lock account you, dia minta you upload IC, upload lesen. Betul tak? Siapa pernah kena? Nak dapat akaun balik terpaksa upload dokumen, dia minta IC, lesen. Betul tak? Siapa pernah kena kat sini? Saya pernah. Siapa yang rajin buka Facebook buat berniaga confirm pernah kena lah geng kan. Kadang-kadang orang tu you mesti siapa pernah kena upload lesen, kena upload IC baru dapat akaun tu balik. Tahu kenapa? Saya nak explain. Saya nak cerita bab ni. Kadang-kadang kita tak buat salah your return. Okay, kadang-kadang apa yang aku buat, betul tak? Tak ada benda apa aku buat salah pun kan. Tapi tiba-tiba lock. Lepas tu kena masukkan IC lesen baru dia bagi balik, kena tukar password. Jawapan dia adalah account you sebenarnya kena tengah attack. Ada hacker tengah attack account you. Macam baru-baru ni, baru tadi petang saya kena attack account Instagram saya. IG saya kena attack daripada Hanoi, Vietnam. Dia orang tengah ceroboh you punya account Facebook. So Facebook akan lock. Kemudian untuk memastikan yang login balik account tu adalah you, dia minta lah IC dan lesen. Yes, itu explanation dia. Kadang-kadang kita tak buat salah, tapi as a security measurement daripada Facebook. Okay, dia ada security dia lah. So Facebook ni nak cerita kat you, ramai yang suka hack account orang. Kemudian kenapa dia orang hack account orang? Nak bagi tahu you, kerana mereka akan gunakan account you untuk buat iklan. Dia orang buat iklan, dia orang tak bayar, and then you kena bayar. Kalau tak letak account debit card, credit card dalam ads manager tak apalah kan. Takut letak, lepas tu kena telan duit, ramai dah kena. Okay, so hati-hatilah, you kena turn on two factor authentication, 2FA nama dia. Okay, saya nak tunjuk secara teknikal tak boleh, tapi saya bagi tahu nama dia, two factor authentication, 2FA, di mana setiap kali you nak login Facebook, dia kena ada second security. Bila you login Facebook kat tempat lain, dia akan keluar notification dekat app Facebook yang asal, you kena approve dulu login tersebut. Itu lagi selamat. Okay, untuk mengelak daripada hacker-hacker yang musibat ni semua. Okay, alright. So kita rehat sebentar, few second untuk saya ambil nafas dulu. Okay, alright. Kita nak check lah kita punya marketing macam mana. Alright, so boleh ajak lagi kawan-kawan. Seterusnya saya nak share tips macam mana kalau yang berniaga kat Facebook group ni tak nak kena block. Okay, kalau you posting, jangan guna ayat yang sama berulang kali. Kedua adalah jangan post dengan cara masa selang masa yang tetap. Contoh 30 saat post, 30 saat post, 30 saat post, 30 saat post. Itu nampak macam pelik, bukan manusia buat kerja. Nombor 3 adalah mengikut peraturan polisi Facebook lah. Kalau you berniaga produk-produk yang Facebook tak bagi, you letak Facebook group pun boleh kena ban, kena block. Okay, so you kena pandai adjust posting you supaya tak nampak macam you berniaga benda-benda yang Facebook tak benarkan. Vape, ubat kesihatan lelaki, ubat kesihatan wanita, ubat dalaman wanita dan lelaki, pinjaman, sistem meniaga MLM, okey. Apa lagi, kripto, trade, okey. Semua benda tu dia tak bagi Facebook ni. Tapi kalau you nak buat juga, you janganlah
terus terang cakap you jual benda tu. You kena buatlah storyline supaya orang nampak, orang faham tak maksud saya. Okay, alright. Kalau you nak berniaga macam tu, saya tak boleh halang kan. Nak kata benda tu haram dari segi Islam, halal lah juga kan, tapi dekat Facebook dia jadi haram. Okay, alright. Seterusnya adalah kalau you rajin buat live macam ni, account you akan lebih trusted lah oleh sistem Facebook lah. Kalau you tak pernah live langsung tu, itu yang dia rasa mencurigakan. Kalau you live, dia nampak muka you keluar macam ni, account you lebih dipercayai. Terutamanya kepada yang main Facebook ad, you kena live. Okay, account personal kena live. Kedua adalah page tu kena ada posting aktif. Okay, alright. Dapat tak lagi? Seterusnya, akhir sekali adalah berkenaan dengan Facebook ni, dia ada sensitif sikit. You kalau guna Facebook, you login merata-rata tempat. Sekejap login kat Facebook app ni, sekejap dekat laptop ni, laptop office sana sini, dia mudah juga kena lock, kena ban, sebab dia merisaukan. Bila you login banyak-banyak lain-lain tempat, internet access IP tu dia berbeza-beza, so dia tengok macam pelik lah, sekejap sini sana sini sana sini dia lock. Dan dia minta IC license, okay? So, jadi banyak kerja pula. Memang Facebook ni sensitif, okay? Memang dia sensitif gila. Kalau nak compare dengan TikTok lah. Cerita dia TikTok memang jarang lah nak kena ban dan block ni kan. Pakai je, kecuali setengah lagu dekat TikTok tu kena ban dan dia buat benda yang melanggar polisi lah, ada yang kena lah. Tapi itu kalau follower tinggi-tinggi semua, kena lah. Okay, alright. So, dapat tak sesuatu pada malam ni? Kalau dapat beberapa tips, komen dapat. Boleh? Okay, setakat itu banyak juga ni saya dah kongsikan lah sedikit pengalaman saya. Dapat tak? Dapat. Boleh teratur. Okay, alright. Sekejap saya tengok saya punya kempen iklan sekejap Saya sambung lagi. Ada 2 point lagi insyaAllah. Ataupun you all nak tanya soalan, tanyalah soalan yang mana yang nak tanya soalan berkenaan dengan Facebook block, ban dan pelik-pelik Facebook ni. Jangan tanya TikTok lah. Tanya TikTok pun boleh lah, tak ada masalah. Sementara saya tak dapat soalan, saya nak cerita sekarang ni, Facebook ni dia macam nak follow TikTok punya style, betul tak? You pun dah pening kan dekat home newsfeed tu, dah macam sekejap posting kawan, sekejap keluar reels, video. Perasan tak? You buka Facebook, bila tengok profile kawan, dia ada posting gambar, lepas tu video reel, posting gambar, video reel. Kalau you perasan lah, dia tak macam dulu macam semua ayat gambar. Sekarang ayat gambar, video reel, ayat gambar. Dia macam TikTok lah tu. Bercampur, saya pun pening kepala Dia ni Facebook ke TikTok? You pun dah pening kan. Ini pandangan peribadi saya sekarang, memang Facebook pening pening dia punya orang panggil apa, dia punya interface kan. Kita pun sekejap konten, lepas tu video reels kan, dah lah memanjang macam tu kan, tak nampak Okay, kalau bagi saya reels lah satu tempat yang asing lah ni, bercampur habis dia jadi pasembok rojak nasi kandak Facebook ni. Dia pressure dengan TikTok lah. Dah ramai pula pergi duduk kat TikTok, sehingga kan saya sendiri pun suka lepak sana. Sebab sana kita post video sikit je, memang ramai boleh nampak. Biasalah benda baru lagi, tunggu nanti. Social media ni macam ni. Facebook tu dulu taman 2010 kita post kan, semua orang boleh nampak tau. Bukan kawan kita saja. Dia macam TikTok sekarang lah. So akan sampai masa TikTok pun akan jadi macam Facebook, tepu, congested. So siapa yang tak tepu adalah siapa yang ada duit bayar dekat TikTok ads. Siapa dia? Macam saya lah. Kan, memang pening kan baby sekarang kan, bercampur lah, dia pening betul ya. Pening kalau hari-hari macam ni, abang benar nak ni. Contoh lah kan, saya sendiri memang mengakui lah kan, Facebook ni pening lah dia punya newsfeed kan. Dan dekat feed kita tu, kalau you perasan, sebelah atas kiri ada home, lepas tu kat tengah ada feed. Apa benda home dengan feed? Kalau korang perasan lah, saya tak faham terus.
Okay, saya pun tak apalah, kau buat dululah kan. Malas nak study pula. Nanti kita study dia ubah. Dia ubah. Alamak, jam. Okay, alright. Tapi adalah yang golongan 40 tahun ke atas yang dia biasa guna Facebook. Still suka guna Facebook. Dia orang tak lari pergi TikTok. Tapi macam umur saya ni, dua-dua ada. Boleh tak saya nak survey sikit kan? Sebenarnya live ni nak habis dah, tapi saya nak survey. You all ada tak yang tak ada langsung account TikTok? Siapa tak ada langsung account TikTok? Memang tak buka langsung TikTok, ada tak? Kita nak tengok. Kalau ramai pergi lari TikTok, kita kena fikir ke arah TikTok jugalah. Itulah sebenarnya. Tak ada apa pun. Okay. Saya rasa jarang lah nak jumpa orang yang tak ada akaun TikTok langsung lah sekarang ni kan. Sebab dia lebih entertaining. Youth itu tak ada lagi. Okay, betul lah bos generasi yang still Facebook lah. Okay, bagi saya setengah business nak bagi tahu dia still relevant kat Facebook. Bukan nak kata Facebook ni tak boleh buat business dah, ataupun tak relevant. Dia tengok business kita. Kita kena tahu bisnes kita ni dia lagi perform dekat Facebook ke, TikTok ke, Instagram. Selalu 3 benda ni lah. Ada yang Google Ads. Okay. So dia tak kata kalau saya berniaga ni, kena tak boleh dah Facebook. Tidak. Setengah kawan saya berniaga kat Facebook memang meroket kau liau. Macam tu lah. Tapi setengah produk letak kat Facebook tak jalan pula. Ada setengah produk letak kat TikTok tak jalan, letak kat Facebook jalan. Itu sahajalah. Tapi kita tak tahu lagi lah 4 tahun 5 tahun akan datang. Mengikut pandangan marketer yang luar dunia ni, orang yang pengalaman dalam benda-benda social media luar dunia ni, dia orang cakap memang ke arah TikTok lah. So saya just standby lah kan. Itu saja. Okay. Okay, tuan 60 tahun malas nak ber-TikTok. Yes, tak apa, kita faham dah. Dia heavy sikit nak bila TikTok ni dia agak berat lah dia punya content. Bila keluar tu kan bergerak-gerak muzik lah apa semua. Dia besar, dia punya absorption kita tu besar. Dia macam kita tengok wayang 3D lah sebenarnya kan. Tapi budak muda memang suka lah benda tu. Bergerak-gerak ni dia orang suka sangat. Dia orang malas baca. Sebenarnya yang tu je, malah nak baca kan. Malah nak baca. Itu sahajalah. Dan sebenarnya sebabkan makin lama internet dunia ni makin laju, tu yang TikTok tu boleh pukul deras tu. Sampaikan Facebook pun nak kena follow buat reels. Lepas tu dia pergi ambil reels letak dekat newsfeed pula. Kita pun pening kan. Ni Facebook Talk kot, Face Talk kot sebenarnya. Okay, nampak buat company baru kan, Face Talk. Ni bukan Facebook dah, dia Face Talk. So bagi saya, pendapat peribadi, saya tak minat lah Facebook meninggalkan identiti dia. Saya rasa lebih better dia fokus macam dulu juga kan. Dan sekarang ni dia punya level security memang pelik lah. Kami yang buat Facebook ad ni memang penat. Memang penat. Sekejap-sekejap dia kacau. Dia lock lah, dia ni lah, apa semua. Saya dah baca TikTok akan mati dalam 3 tahun. Dia boleh mati jika ada macam potong daripada negara USA tu seperti yang berlaku dekat Huawei. Kemungkinan dia mati tu macam Huawei punya case. Perasan tak? Handphone Huawei kan padu kan. Padu, pam. Tak boleh pakai Google Play Store, lingkup. Itu boleh terjadi. Kemungkinan tu ada kan. Tapi sementara benda tu jadi, kita hentam dulu. Mana yang boleh jalan, kita jalan dulu kan. Yang penting sales kita okay. So saya tak advise nak kata you all ni 100% kena pergi TikTok lah. Tengok business you macam mana. Produk apa yang you pakai, jual sesuai untuk market macam mana. So dalam marketing ni you kena faham juga market segment. Kena belajar jugalah. Tapi saya tak ajar lah. Bidang-bidang market segment ni bukan saya punya key. Saya ni lebih kepada tarik orang pergi you punya WhatsApp. Tarik orang pergi you punya website. Macam tu. Okay, possibility untuk TikTok tu mati adalah daripada campur tangan negara-negara kuasa dunia lah. Kemungkinan tu ada. Macam Huawei lah. Tapi TikTok memang bagi saya TikTok ni, saya salute dia satulah. Dia punya teknologi dia memang padu gila lah. Kalau you tahu lah, teknologi dia memang padu gila. Dia boleh supply server semua, play video. Lepas tu dalam TikTok Shop affiliate semua gila lah dalam satu platform. Okay, itu kita nampak padu lah. Alright, tapi user masih lagi ramai dekat Facebook dan masih lagi relevan. So ada orang cakap Facebook tak relevan. Tak juga. Mungkin dia tak tahu, dia tak biasa. Macam saya, dua-dua saya pakai, senang.
Instagram pun saya ada kan. Nama pun social media kan. Nama pun bisnes kat social media. Pakai je semua, jalan je semua. Okay, alright. So sebenarnya saya dah nak tamatkan live saya pada malam ni. Minta maaf lah kalau tersalah kata, tersilap bahasa kan, termelawak lebih, buat benda pelik-pelik lah kepada tuan-tuan dan puan-puan, abang adik akak saya kan. Saya doakan semoga sihat selalulah. Saya harap dapatlah sesuatu pada malam ni, tips-tips tadi kan. Okay, so yang paling penting Facebook ni senang, akaun kena aktif. Buat live. Okay, live tak tunjuk muka pun tak apa. Live lah, tunjuk masakan ke, tunjuk kucing, tunjuk pokok bunga kan. Janji ada suara keluar. Janji you buat live kat akaun personal you, walaupun sebulan sekali pun jadilah. Jangan tak live langsung. Barulah sistem Facebook ni nampak lebih percayai akaun you lah. Itu je. Bukan saya minta live macam ni kan. Saya memanglah boleh live macam ni, mulut popek-popek, tak ada nota pun boleh cakap. Bagi topik saya hentam cakap saja sebab kita dah biasa bercakap kan. Bagi topik okey, kita tak rancang. Okey, kita live secara tak rancang pun. Saya suka live tanpa dirancang. Kalau saya nak live, saya tulis apa saya nak cakap, lagi tak jadi. Pelik kan. Okey, inilah orang kata apa, dah mulut kerja ni, kerja jual apa, kerja dengan mulut ni memang macam ni lah jadi dia. Mulut jalan saja macam kereta api kan. Padahal topik tu yang saya tahu pun, saya ada mana note apa buat semua kan, tahu sembang lah. Adalah tu nanti saya nak cakap apa. Okay, so ini adalah talent lah kan. Tak semua orang berani nak live macam ni, tunjuk muka, lepas tu ada mimik muka macam ni kan. Sebenarnya you bila nak live, you tak boleh live macam ni tau. Ini ilmu sikit lagi lah nak live, nak buat presentation kepada orang, nak pitch orang, nak buat presentation, nak bercakap dengan orang. You tak boleh dengan anda tak boleh dengan hanya mimik muka yang orang kata apa, frozen, muka stagnan. Macam contoh nak cakap, okay, saya Fakri daripada nampak dia stagnan macam ni. Manusia tak boleh, dia kena ada lenggak-lenggok sikit macam tu. Okay, mata macam tu. Dia tapi jangan dibuat-buat. Okay, dia kena macam nampak nampak dia kena natural lah, macam tu. Okay, barulah orang seronok nak tengok kita bercakap. Sebenarnya ini ilmu jugalah. Okay, dipanggil body language. Okay, body language, face language. Mimik muka ni pun antara menarik selain daripada suara. Okay, tapi nombor satu suara mau power, suara mau ada keunikan, baru orang suka dengar. Itulah sebenarnya. Okay, alright. So terima kasih, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan semoga semua sihat selalu. Jumpa anda di puncak kejayaan. Pasti boleh. Alright, thank you so much. Bye bye.